Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aiman bin Muhammad Asri. Nombor metik 17 DDT 18F2092. Sama dengan dua rakan saya iaitu Fauzan dan juga Amir. So, hari ini kami akan menerangkan berkaitan dengan kami punya tajuk projek iaitu Remote Network and Threat Monitoring System. Terdapat 5 features yang kami akan terangkan pada video kali ini. So, tanpa meninggalkan waktunya, saya serahkan kepada Fauzan dan juga Amir untuk terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan sistem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amin Inian. Yang first kali yang saya akan terangkan pasal firewall lah. Antara features kita orang yang first kali firewall. So ini rupa kita punya firewall ni dashboard dia. Kat sini kita boleh nampak dia punya system information, services. Kat sini ada OpenVPN punya network client connection, kat sini ada gateway, kat sini interface lah. So next dekat sistem, sini dia ada buat reporting untuk health, insight, net flow, settings and traffic. So, selain tu sini untuk interface dia akan bagi tahu LAN stop talking apa semua kat sini. Apa dia punya ni. Apa dia punya antara dari mana ke mana. Di sini boleh lah, kat sini boleh update firmware apa semua. So hampir kebanyakan dia punya feature untuk firewall ni banyak dekat untuk dia punya untuk blocking lah. Contoh dekat sini boleh buat interface ni boleh buat dekat firewall ni dia boleh set rules kat sini untuk blocking dekat LAN atau dekat WAN untuk inbound atau outbound sama dengan VPN. Tu dia juga boleh buat bridging untuk bridge antara LAN dengan WAN ataupun LAN dengan VPN dan sebagainya. Sini pun dia boleh juga buat macam routing settings. Macam port forwarding, nak buka port untuk port 80, 2194 ni seperti yang ada kat sini lah. Okay, next feature saya akan tunjukkan untuk yang VPN. So VPN, kat sini kita akan gunakan VPN yang sedia ada dekat dalam firewall. Sebelum ni kita gunakan daripada OS, tapi dia tak berapa nak efektif sangat. So kita guna yang memang true daripada firewall terus lah. So kat sini kita menggunakan OpenVPN dan ini kita punya server. Kita menggunakan port 3094. Dan kat sini kita boleh tengok lah ini setting dia kat dalam ni. Ada kita menggunakan tab UDP port, protokol UDP, interface, one remote access. Okay, next. Kita boleh tengok dari sini juga kita boleh tengok connection status. So kat sini siapa yang connect dengan VPN akan tulislah kat sini. Akan nampak lah kat sini, dia akan appear sini. Dan kalau kata tak nak user ni, kata nak ni, kita boleh disconnect, kita boleh kill dia. So dia akan terus disconnect daripada kita punya VPN. So kat sini pun ada log file untuk tahu apa yang berlaku dalam VPN ni, siapa yang login, pukul berapa apa semua. Seperti contoh ni Ajwat, dia authenticate dalam pukul 12.50. Okay. So yang kat sini client export ni untuk kita export certificate dan user untuk VPN kita. Macam ni ada list dia orang. So bila kita tekan dia akan terus dia. So cara dia nak connect, kita gunakan ni OpenVPN GUI. Dan kita boleh tengok kat status ni lah. Tak tahu. Kat sini. Dia kat sini lah. Kita akan connect pun akan guna ni. Gunakan certificate dan connect lah. Dia akan suruh masuk username password, dia akan masuk dan connect. Dia akan masukkan terus ke LAN IP.
So yang ni kita orang dah terus bridgekan daripada VPN ke LAN. Kita orang gunakan OSI level 2 sebab sebelum ni kita orang gunakan level 3, dia just traffic, kita tak boleh ping antara sesama sendiri antara Opera VPN daripada VPN ke klien yang under network. So bagi kita orang agak susah lah untuk buat apa-apa configuration ataupun nak buat remote site daripada luar daripada kawasan untuk remote kita punya switch, server dan lain-lain lah. Untuk VPN dah ni. Next features kita orang VMware. Kita provide features untuk hypervisor virtual machine. So, ini kita gunakan virtual machine untuk apa guna install untuk kurangkan menggunakan banyak machine, physical machine. So kat sini kita dah dapat banyak menjimatkan kos. Dengan ada virtual machine ni kita boleh just install je beberapa OS. Contoh macam ni lah apa yang kita ada kat sini. So mengurangkan kita akan mengurangkan daripada menggunakan banyak mesin lah. Sebenarnya saya sarankan kepada Fauzan. Okey, baik. Nama saya Muhammad Fauzan bin Muhammad Mustafa. Saya bernombor matrik 17 DDT 18F2072. Saya akan menerangkan features yang seterusnya. Antaranya ialah pada bahagian firewall. Saya akan pergi ke services dan akan pergi ke IDS. Tujuan IDS ini adalah untuk detect sebarang threat ataupun ancaman daripada luar lah. So di bahagian sini kita boleh lihat settings ataupun tetapan yang kita boleh lakukan. Seperti enable, kita kita enablekan lah IDS ni untuk mula detect. Kemudian ada IPS mode untuk preventing. Dan sebagainya, ada pattern match, kita boleh tengok untuk hyper scan dan sebagainya. Kemudian ada interface. Tujuan interface ni membolehkan IDS ni untuk scan from which of interface. Ada daripada bridge, LAN, OpenVPN, WAN dan sebagainya. Serta ada sekali dengan safe lock lah. Kemudian saya akan pergi ke bahagian rules. Bahagian rules ni merupakan bahagian tetapan yang mana sekiranya kita nak elak daripada sebarang gangguan, sebarang serangan, kita boleh enable. Dan dalam masa sama dia akan detect lah gangguan-gangguan dia dan memberi mesej. Sebagai contoh, ini adalah ET exploit Cisco Telnet, serangan daripada Telnet lah. Selain itu serangan daripada DOS, Dead of Services dan sebagainya. Delete pun ada dan sebagainya lah. Kemudian saya akan pergi ke bahagian alert. Di bahagian alert ni menunjukkan yang mana sekiranya ada sebarang ancaman ataupun ada sebarang cubaan untuk masuk, dia akan beri maklumat lah. Sebagai contoh, yang pertama ni adalah ET info observed DNS query. Yang ni allowed disebabkan tiada rules untuk maklumat yang ni, untuk alert yang ni. Akan tetapi dia masih tunjuk lagi supaya kita boleh alert bahawa benda ni adalah perkara yang penting lah. Dan dia sekalikan dengan port ID, port destination daripada mana. Dan selain tu dia ada macam-macam lah. Selain daripada DNS tadi, ada info dynamic DNS, policy dan sebagainya. Ini adalah bahagian alert. Ini adalah dia punya maklumat dan kita boleh respon dan kita boleh tahu, kita boleh anggar dan tahu apa tindakan seterusnya. Seterusnya kita ada bahagian polisi. Bahagian polisi ni yang mana kita boleh buat satu polisi untuk kita block, untuk kita detect apa rules. Sebagai contoh, kita boleh tengok ada adopt flash. Kita boleh tengok
antara produk apa yang akan mostly affected. Contoh Adobe Flash yang sekarang ni kita tahu Adobe Flash antara yang sangat vulnerable disebabkan tak ada update yang terbaru. So kita kat sini kita boleh set attack target, client ke, IoT, SMB dan sebagainya lah. Seperti yang di bawah. Dan action kita boleh buat sama ada alert, maklumat ataupun terus drop, atau kita dropkan network tu dan kita disablekan terus. Itu saja untuk bahagian polisi. Rule adjustment pun sama juga, perkara yang sama. Dan kemudian saya akan terus ke bahagian log file. Di bahagian log file ni dia memaklumkan segala jenis log yang ada lah, secara segala jenis perubahan ataupun sekiranya berlaku ke sebarang serangan akan keluar pada bahagian log ni lah. Sebagai contoh, pada bahagian atas sekali kita boleh tengok ada 8 paket threads sedang dah dimulakan lah, engine started, and then ada open and map dan sebagainya. Dan seterusnya selesai pada bahagian IDS. Untuk threat monitoring saya akan pergi ke bahagian Zabbix ataupun network monitoring, dan kita boleh and also can use to monitor devices. Di bahagian Zabbix ni kita ada feature seperti monitoring, inventory, reports, configuration administrator. Dan pada bahagian dashboard ni kita boleh tengok pada bahagian global view, kita dapat lihat maklumat mengenai Zabbix server, sama ada dia run ataupun tidak. Kita boleh tengok host availability, ada host, berapa banyak host yang available, yang unknown dan total. Dan problem kat sini juga terdapat bahagian problem ataupun masalah lah. Ada high, average, warning, ada disaster yang paling teruk lah. Disaster antara yang paling teruk. Kemudian kita ada bahagian problems, yang mana di bahagian hadapan sini dia akan maklumkan masalah apa yang sedang dialami. Seperti contoh bahagian test, kita ada unavailable by ICMP ping, ataupun VM Windows 10 Pro ada masalah dari segi IO bit uninstall server is not running, service is not running. Maksud dia kena pergi ke bahagian Windows 10 tersebut di VM, dan kita perlu run lah servis tersebut, dan masalah itu akan selesai. Saya akan terus pergi ke bahagian problems. Ini adalah bahagian problems. Sekiranya kat sini kita ada status, sekiranya masalah itu selesai, dia akan tulis sama ada solve ataupun akan terus hilang. Itu saja dia akan bagi tahulah. Selain itu kita ada host, kita boleh tengok apa jenis host yang kita ada. Contoh kita ada Cisco switch. Memandangkan kami menggunakan Cisco switch, jadi kami memasukkan sekali ke dalam ni lah. So kita boleh tengok graph. So bahagian switch kita boleh tengok graph pada bahagian network traffic. So kita boleh lihat berapa banyak traffic yang telah berjalan sebelum ini, mengikut filter bahagian atas lah, last 30 minutes. Ini adalah waktu dia, berapa banyak, ada spike atau tak ada dan sebagainya. Selain itu saya boleh bagi contoh sekali UAP. Ini Ubiquiti Unify punya access point. So dekat sini kita boleh tengok Unify Ubiquiti punya access point ni, dia punya CPU usage berapa banyak, ada spike, tak ada spike, sama ada dia dalam keadaan off dan sebagainya. CPU utilization, keadaan CPU tu macam mana, dan ada network traffic. Kita dapat lihat pada pukul 1.37 pagi sampailah 1.38 ada berlaku sedikit naik lah. Kita dapat lihat tadi dia akan automatic update dan akan bergerak ke depan sedikit dan memaklumkan status terkini. Selain itu ada juga channel utilization dan sebagainya. Selain itu antara features yang kami ada adalah email ataupun notification. So segala notification yang berlaku di bahagian problems akan automatic dihantar ke email
administrator terus lah. Ini antara emailnya, kita dapat tengok daripada awal kami lakukan sehinggalah yang paling terbaru. Ini adalah contoh interface G12, and then kita ada firewall as per restarted sebentar tadi. Firewall sedang terpaksa kami restart untuk menyelesaikan beberapa masalah. Jadi dia bagi maklumkan dekat sini bahawa firewall restart dan user perlu tahu dan dia akan hantar email lah. So ini adalah antara features kami iaitu notification. Selain tu kita juga ada bahagian latest data. Kita boleh tengok lah data dari segi CPU. Yang ni more kepada technician lah. Kita boleh tengok dia punya value, berapa perubahan dan sebagainya. So kat sini kita ada bahagian maintenance, ada host untuk penambahan host. Kat sini kita boleh tengok availability. Ini ada yang guna SNP, ada yang guna ZBix dan sebagainya. Jadi saya rasa itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.